Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang jihad, iaitu jihad melawan nafsu. Baiklah, apa itu nafsu? Nafsu ini merupakan salah satu nikmat yang amat berharga yang dikurniakan oleh Allah SWT dalam setiap diri manusia selain daripada nikmat akal. Allah SWT memberikan hawa nafsu kepada manusia supaya kehidupan manusia menjadi dinamik. Hal ini kerana setiap manusia mempunyai keinginan seperti makan, minum, emosi dan seksual dalam kehidupan seharian mereka. Namun, nafsu ini boleh dikendalikan dan dikawal dengan syarat kita menyalurkan ke jalan yang betul, bukannya dituruti sepenuhnya seperti binatang yang tidak mampu mengendalikan nafsunya. Melawan hawa nafsu ini adalah amat penting agar kita tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Menurut Syekh Said Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir, melawan hawa nafsu bermaksud menundukkan nafsu supaya mengikuti kehendak Allah SWT dalam setiap perkara. Apabila nafsu dapat dikalahkan, seseorang itu akan mengutamakan perkara yang dicintai oleh Allah SWT dan mengetepikan kehendak pribadinya. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga ada menyebut dalam kitabnya iaitu Ihya Ulumuddin bahawa di antara tanda kecintaan hamba kepada Allah SWT ialah seseorang itu mengutamakan perkara yang disukainya daripada kehendak nafsu serta pribadi, sama ada dalam aspek zahir maupun batin. Oleh itu, terdapat 3 cara untuk kita berjihad dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama ialah memperbaiki solat kita. Jika kita memperbaiki solat kita, insya-Allah kita akan dapat mengendalikan hawa nafsu kita dengan baik. Bagaimana cara kita hendak memperbaiki solat kita? Caranya ialah berwuduk dengan sempurna, khusyuk dalam solat, dan yang penting sekali, jangan sesekali meninggalkan solat. Kerana di antara manfaat solat adalah untuk mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yang kedua ialah berpuasa. Kerana dengan berpuasa ianya dapat membantu kita untuk melawan dan menjinakkan nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Nafsu ini juga sebenarnya boleh menjadi liar apabila seseorang itu makan secara berlebihan, kerana nafsu makan berkait rapat dengan nafsu seks. Apabila seseorang itu makan secara berlebihan, walaupun makanan itu halal atau haram, nafsu akan menjadi buas dan seseorang itu mula terdorong mengikut jalan-jalan kejahatan yang dibentangkan oleh syaitan. Oleh sebab itu, kita tidak digalakkan untuk makan secara berlebihan kerana nafsu ini mendapat kekuatan daripada makanan yang kita makan. Yang ketiga ialah Islam juga telah memerintahkan umatnya supaya memelihara pandangan mata kerana orang yang melakukan maksiat dan perzinaan ini akibat tidak mampu menjaga pandangan matanya sehingga dapat menimbulkan hawa nafsu dalam diri mereka dan akhirnya boleh membawa kepada perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh, berzina, mencabul dan sebagainya yang boleh membawa kepada kemaksiatan itu berlaku. Menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Maksudnya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jelaslah bahawa menerusi ayat berkenaan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan setiap hambanya
yang beriman supaya menjaga pandangan mata daripada melihat benda yang haram dan menjaga kemaluan daripada melakukan sesuatu yang haram. Oleh itu, menjadi kewajipan pada setiap hambanya mentaati perintah Allah SWT untuk menyelamatkan diri daripada kemungkaran dan daripada azab Allah SWT. Jadi, kesimpulannya, jihad melawan nafsu ada 3. Yang pertama, memperbaiki solat kita. Yang kedua, berpuasa. Dan yang ketiga, menjaga pandangan mata. Akhir kata daripada saya, apa yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk itu semuanya datang daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum dan selamat beramal.